Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini untuk kita mempelajari bab 4 iaitu matematik pengguna di bawah tajuk pencukaian. Untuk permulaan, kita pergi kepada SK 4.1 pencukaian dengan standard pembelajarannya adalah 4.1.1 iaitu menghuraikan tujuan pencukaian. Yang pertama, pencukaian merupakan proses hasil dalam bentuk wang dikumpulkan daripada individu atau syarikat yang berkelayakan untuk diserahkan kepada kerajaan. Jadi mana-mana individu ataupun syarikat yang berkelayakan mesti mendaftar di bawah lembaga hasil dalam negeri sebagai pembayar cukai. Jadi cukai dipungut akan digunakan untuk membangun negara dalam bidang pendidikan, kesihatan, kebajikan, infrastruktur, pertanian, perindustrian dan lain-lain. Jadi ini tujuan utamanya adalah untuk pembangunan negara. Kita lihat yang ketiga, tujuan pencukaian ada 4 semua sekali. Yang pertama sekali adalah sebagai sumber pendapatan kerajaan. Jadi pendapatan kerajaan ini akan digunakan untuk yang pertama menguruskan negara. Yang kedua untuk membiayai projek pembangunan. Yang ketiga pengagihan ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Yang kedua adalah sebagai alat pelaksanaan dasar negara. Tujuannya supaya dasar tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Contohnya katakan kita nak melahirkan masyarakat yang sihat, maka pembelian peralatan sukan diberikan pengecualian cukai. Contoh lain katakan melahirkan masyarakat penyayang. Jadi pelepasan cukai ke atas rawatan ibu bapa diberikan. Jadi di sini ada contoh lain, misalnya katakan contoh menggalakkan masyarakat membaca. Jadi pelepasan diberikan kepada pembelian bahan-bahan bacaan. Yang ketiga adalah untuk mengawal penjualan barangan atau sesuatu perkhidmatan. Misalnya cukai yang tinggi dikenakan ke atas rokok. Ataupun minuman bergula ataupun minuman keras ataupun perkhidmatan pusat perjudian. Dikenakan cukai yang tinggi untuk mengawal penjualan barangan atau perkhidmatan tersebut. Dan akhir sekali yang keempat adalah sebagai alat kewangan untuk memperkembangkan dan kestabilan ekonomi. Jadi pada masa-masa ataupun keadaan tertentu, cukai ini merupakan alat untuk mengembangkan sebuah sektor dalam ekonomi. Seterusnya menstabilkan ekonomi. Contohnya katakan sektor peladangan katakan. Jadi untuk nak mengembangkan ataupun menarik pelabur asing supaya dapat meningkatkan ataupun mengembangkan sektor peladangan katakan. Jadi cukai tanah untuk pelabur-pelabur asing ni tadi bolehlah dikurangkan supaya menggalakkan pelabur asing melabur dalam sektor peladangan. Seterusnya kita pergi kepada 4.1.2 iaitu menghuraikan pelbagai jenis cukai. Pelbagai jenis cukai dan seterusnya kesan mengelakkan cukai tersebut dari aspek perundangan dan kewangan. Yang kita belajar ada 5 jenis cukai iaitu yang pertama cukai pendapatan, cukai jalan, cukai pintu ataupun dikenali juga sebagai cukai taksiran, keempat cukai tanah dan kelima cukai jualan dan perkhidmatan ataupun dulu kita dikenali sebagai GST. Kita pergi kepada cukai pendapatan dulu. Cukai pendapatan adalah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan individu.
bergaji ataupun syarikat yang beroperasi di Malaysia. Jadi bagi mana-mana individu yang berkelayakan, okey, dan juga syarikat yang berkelayakan, perlulah mendaftar sebagai pembayar cukai dan cukai akan dikenakan. Jadi individu atau syarikat berkelayakan dikehendaki mendaftar yang pertama. Okey, sebagai pembayar cukai, selepas mendaftar dia mesti mentaksir pendapatan tahunan dia dan akhir sekali yang ketiga membayar cukai. Jadi ada 3 perkara yang perlu dilakukan bagi individu ataupun syarikat yang berkelayakan. Yang pertama ialah dia mesti mendaftar, okay, sebagai pembayar cukai. Selepas itu dia mentafsir pendapatan tahunan, iaitu dalam satu tempoh ataupun dalam satu tahun tu berapa banyak pendapatan yang diperolehi. Okay? Nanti kita akan belajar bagaimana cara nak mengiranya. Dan juga selepas dia mentaksir pendapatannya, dia akan membayar cukai. Laporkan semua pendapatan, pengecualian, potongan-potongan, pelepasan dan rebate ke dalam borang nyata cukai pendapatan BNCP. Sistem taksiran sendiri. Sistem taksiran sendiri ini merupakan di mana pembayar cukai perlu mentaksir sendiri. Okey, menyimpan rekod dan membayar cukai. Okey, simpan rekod ni kita tengok nanti berapa tahun dia perlu simpan rekod, dan kalau dia tidak menyimpan rekod yang diisytiharkan di dalam borang BNCP ni tadi, okay, apabila diminta rekod tersebut tiada, dia boleh di compound ataupun didenda. Okay, apa itu taksiran sendiri? Dilakukan untuk tahun sebelumnya. Maksudnya kalau katakan dia mentaksir pada tahun 2021, jadi tahun sebelumnya adalah tahun 2020. Jadi taksiran yang dia buat itu adalah pada tahun 2020. Tarikh akhir pengantaran individu yang tidak menjalankan perniagaan pada 30 April dan individu yang menjalankan perniagaan pada 30 Jun. Dan pada tahun ini ditambah dengan 15 hari, okay, bagi individu yang tidak menjalankan perniagaan, dan bagi individu yang menjalankan perniagaan juga ditambah sebanyak 15 hari. Okay. Simpan rekod ialah menyimpan semua dokumen ataupun termasuklah bil-bil, resit, borang dalam tempoh 7 tahun. Okay, jadi dia kena simpan rekod tersebut selama 7 tahun. Okay. Jadi kalau katakan dalam tempoh 7 tahun tu rekod ini diperlukan, okay, ataupun dokumen ini diperlukan tetapi tidak dapat diadakan, maka dia boleh didenda sebanyak RM maksimum 10,000. Okay. Okay. Bayar. Pembayaran boleh dibuat sama ada sekaligus kepada lembaga, okay, ataupun melalui potongan cukai bulanan ataupun kita panggil sebagai PCB. Maknanya ini tiap-tiap bulan dipotong. Okay. Ini pun nanti kita akan belajar secara lanjut, secara detail tentang PCB. Pengutip cukai adalah lembaga hasil dalam negeri. Kesan pengelakan cukai kalau tidak memaklumkan yang dia layak dikenakan cukai, denda RM200 hingga RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya. Tidak melaporkan. Okay, yang tadi tidak memaklumkan. Yang ini tidak melaporkan. Jadi denda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% ke atas cukai yang terkurang lapor. Okay. Tidak memberi maklumat tepat mengenai tanggungan cukai sendiri ataupun orang lain. Okay, dendanya sama dengan atas tadi. Okay, penaltinya pun sama. Okay. Dan sengaja mengelak cukai. Mengelak cukai dendanya RM1,000 hingga RM20,000 atau dipenjara.
tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya dan penalti 300% ke atas cukai kurang lapor. Okey, cukai yang kedua adalah cukai jalan. Okey. Jadi apa itu cukai jalan? Iaitu cukai yang dikenakan ke atas pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan bermotor. Misalnya pemilik motosikal, pemilik lori, pemilik kereta dan sebagainya. Jadi sekiranya kenderaan bermotor itu digunakan di atas jalan raya, maka pemilik kenderaan motor tersebut akan dikenakan cukai jalan. Jadi cukai jalan ini dibuat sebelum tamat tempoh. Okey. Misalnya katakan tamat tempohnya pada 20 hari bulan April 2021. Selalunya cukai ini diambil seminggu sebelum tempoh tersebut. Kenderaan dengan cukai yang tamat tempoh lebih setahun perlu membuat pemeriksaan kenderaan di Puspakom. Okey. Dan bagi kenderaan dengan cukai yang tamat tempoh ni, apabila dia nak hidupkan cukai tersebut, dia akan didenda sebanyak RM150. Okey. Sorry. Dia didenda sebanyak, ya betul. Didenda sebanyak RM150. Okey. Kalau dia kenderaan itu telah tamat tempoh, tapi dia tak ambil lebih daripada setahun, dia perlu membuat pemeriksaan kenderaan di Puspakom, kemudian laporan pemeriksaan dan bayaran cukai dihantar JPJ untuk mengaktifkan semula cukai jalan dan dia didenda sebanyak RM150. Jika cukai jalan tidak dibayar, kenderaan tidak boleh digunakan di atas jalan raya. Jadi pengutip cukai ialah JPJ, kesan pengelakan cukai. Kalau dia menggunakan kenderaan tanpa cukai jalan yang sah, denda tidak melebihi RM2,000 maksimum. Okey. Yang ketiga ialah cukai pintu ataupun cukai taksiran. Okey. Dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah, termasuk rumah. Okey. Misalnya saya membeli rumah, jadi ada dua cukai lah saya kena bayar. Yang pertama cukai tanah, yang kedua cukai pintu atau cukai taksiran. Okey, nanti kita tengok cukai tanah. Okey, perindustrian sama, pembangunan bangunan komersial dan juga tanah kosong pun perlu bayar cukai pintu. Okey. Pengutip cukai ialah PBT, iaitu Majlis Daerah ataupun Majlis Pemandaran. Kenapa cukai ini perlu dipungut? Iaitu cukai ini dipungut adalah untuk menyelenggara misalnya angkut sampah, pembersihan jalan, lampu di jalan raya, dan sebagainya. Pengutip cukai tadi ialah PBT, iaitu sama ada majlis daerah ataupun majlis perbandaran. Yang PBT ni adalah pihak berkuasa tempatan. Kesan pengelakkan cukai. Mengelakkan cukai iaitu bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Maknanya ada tunggakan di situ. Notis dalam borang E akan dikeluarkan. Tetapi kalau masih gagal menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari selepas penyerahan notis, waran tahanan dalam borang F dikeluarkan dan harta mudah alih boleh disita. Okey. Baik, seterusnya yang kelima, yang keempat. Cukai tanah. Okey. Dikenakan ke atas pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Tanah bangunan ni tadi merujuk kepada yang inilah. Okey. Misalnya rumah yang didirikan atas tanah, perindustrian, bangunan komersial. Jadi selain daripada dikenakan cukai pintu, dia juga dikenakan cukai tanah. Ditaksirkan sebagai sewa di bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara. Pengutip cukai ialah Pejabat Tanah dan Galian ataupun singkatan namanya PTG. Kesan pengelakkan cukai, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh ditetapkan, notis tuntutan dalam borang 6A.
dikeluarkan dan diserahkan kepada pembayar cukai tersebut. Kalau masih gagal, tanah boleh dirampas dan dirucut hakkan. Dirucut hak. Seterusnya yang kelima. Ini adalah cukai yang baru, iaitu cukai jualan dan perkhidmatan ataupun JGST. Yang ini sebagai ganti kepada SST. Diwujudkan GST Good Service Tax, iaitu cukai jualan dan perkhidmatan, tetapi sekarang telah diganti semula dengan SST. Dia mula dikuatkuasakan pada 1 September 2018. Kita lihat cukai jualan dulu. Cukai jualan adalah cukai yang dikenakan sekali sahaja ke atas barangan bercukai sama ada di peringkat pengeluaran ataupun pengimportan. Contoh katakan kasut. Jadi kasut kalau dikeluarkan di Malaysia, jadi dia akan dikenakan cukai pada peringkat akhir pengeluaran. Kemudian harga kasut ni nanti ditambahkan dengan harga cukai jualan. Katakan dikenakan sebanyak 600 katakan. Jadi nanti 600 daripada harga asal kasut. Maka harga kasut ni akan lebih tinggilah dibanding dengan harga asal. Sebab di dalam harga kasut tu sekarang sudah ada cukai jualan. Ataupun katakan kasut ini diimport. Jadi bila diimport, dia masuk dia dekat Malaysia, dia kenakan cukai jualan. Pengeluar atau pengimport dengan nilai jualan barang 500,000 setahun. Perlu mendaftar di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Kadar cukai berbeza-beza, sama ada daripada 5% hingga 10% pengikut barang. Cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan ni dikenakan terhadap penggunaan perkhidmatan bercukai. Contohnya perkhidmatan hotel, insurans, perkhidmatan penyediaan makanan minuman, telekomunikasi, penerbangan dan lain-lain. 600 dikenakan, berbanding tadi untuk barangan 5 hingga 10, yang ini ditetapkan 600. Jadi kalau katakan saya pergi di hotel, menginap di hotel, saya kena bayar cukai perkhidmatan ni sebanyak 600 daripada harga yang dikenakan oleh pihak hotel. Pendaftaran bayaran cukai jika ini mereka yang layak. Pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang 500,000 setahun. Jadi maknanya kalau katakan dia pembekal perkhidmatan, contohnya penghantaran, syarikat penghantaran katakan JNT, dia membekalkan perkhidmatan penghantaran barangan. Kalau katakan dalam 1 tahun nilai ambangnya adalah 500,000 ke atas, maka dia perlu mendaftar sebagai pembayar cukai. Yang kedua adalah pembekal perkhidmatan penyediaan makan dan minuman dengan nilai perkhidmatan bercukai melebihi nilai ambang 1.5 juta. Ataupun 1,500,000. Kalau kurang daripada itu, dia tidak perlu mendaftar sebagai pembayar cukai. Cukai dikutip oleh penjual barangan atau perkhidmatan daripada pelanggan atau pengguna dan dibayar kepada kerajaan dalam tempoh yang ditetapkan. Jadi pihak kerajaan tadi akan menetapkan satu tempoh di mana kutipan cukai yang dibayar oleh pengguna ataupun pelanggan tadi daripada penjual barang ataupun perkhidmatan tadi untuk menyerahkan semula kepada pihak kerajaan. Jadi yang menguruskan dan mengutip cukai daripada penjual tadi adalah Kastam ataupun Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Kesan pengelakkan cukai. Sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai ada 2. 1, bagi kesalahan pertama denda 10 kali ganda hingga 20 kali ganda amount cukai jualan atau dipenjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, denda
20 kali ganda hingga 40 kali ganda amount cukai jualan, atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, jadi kat sini ada dua kesalahan lah. Kesalahan pertama, kesalahan kedua. Okey. Bagi amount cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan. Okey. Denda RM50,000 hingga RM500,000 atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Seterusnya, pihak yang membantu dalam menyediakan penyata cukai yang palsu. Okey, jadi pihak tersebut boleh didenda sebanyak RM2,000 hingga RM20,000 ataupun dipenjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey. Jadi itu saja maklumat-maklumat tentang yang pertama sekali kita belajar ataupun kita cuba memahami tentang tujuan percukaian, iaitu ada 4 tujuan percukaian tadi. Okey, yang ini anda kena hafal lah. Kemudian yang kedua ialah jenis-jenis cukai dan kesan pengelakan cukai dari sudut perundangan. Okey, jadi jenis cukai itu ada 5. Okey. Yang sekiranya kita cuba membuat penyelewengan terhadap pembayaran cukai ini, maka denda yang dikenakan itu berbeza-beza mengikut jenis cukai tersebut. Jadi saya minta pelajar-pelajar baca semula dan cuba hafal untuk kedua-dua SP ini. Kemudian jawab datif to be soalan 1 hingga 16. Okey. 1. Okey, cuba jawab 1 sehingga soalan 16. Okey. Jadi video seterusnya nanti kita akan belajar ialah 4.1.3 iaitu mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Sekian saja video kali ini. Moga-moga video ini dapat membantu pelajar dalam menjawab soalan-soalan SPM yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.